Baik, selamat kembali ke Bilik Besar ni. Jadi kita kita dah selesai perbincangan tadi untuk senario yang pertama tadi tu. Dan saya rasa saya patut cakap yang bila kita membincangkan persoalan-persoalan moral, ada kalanya bila kita bercakap tu dia nampak kita macam orang jahat lah jadinya, sebab macam kes senario yang pertama yang saya berikan, kita kena memilih siapa yang patut mati, in a way, right? Siapa yang patut dikorbankan. Okay. Dan untuk setengah orang perbincangan sedemikian macam agak menjijikkan, sebab you are deciding someone's life, whether someone should live or should die, right? Dan dari satu segi, persoalan yang dikemukakan ini nampak macam agak main-main jugalah kiranya. Tetapi sekiranya kita bekerja sebagai seorang doktor misalnya, right? Dan kemudahan ubat, kemudahan katil itu terhad misalnya, maka para doktor perlu membuat keputusan pesakit mana yang patut diutamakan. Dan ini antara isu yang timbul sewaktu awal COVID lebih dahulu sebelum ini, right? Apabila ward di hospital penuh dan bilangan katil terhad, bilangan doktor terhad, bilangan ubat terhad, jadi pegawai kesihatan ataupun doktor perlu membuat keputusan siapa yang patut diutamakan, nyawa siapa yang patut diutamakan dan nyawa siapa yang patut dikorbankan, right? Jadi dari satu segi, meskipun dari satu segi senario yang kita bincangkan ni nampak macam agak main-main, tetapi dia mempunyai apa, dia menyerupai apa yang sebenarnya berlaku di hospital sewaktu wabak sebelum ini, right? Jadi bila kita berbincang tentang etika, kita memilih senario-senario sebegini untuk membantu kita menjelaskan isi-isi penting ataupun prinsip-prinsip penting ataupun pilihan-pilihan penting yang ada pada diri kita, yang patut kita buat, right? Sebagaimana bila contohnya dalam bidang sains, kalau kita nak membangunkan teori baru ataupun kita nak buat penemuan baru, kita akan melakukan eksperimen. Jadi dalam bidang etika, kita tak boleh buat eksperimen. Sebaliknya, apa yang kita lakukan, kita membayangkan senario-senario sebegini, kemudian kita cuba fikirkan sekiranya senario itu benar, apa pilihan kita, apa keputusan kita, apa yang kita akan lakukan, right? Jadi sebagaimana ahli sains melakukan eksperimen untuk menemukan fakta-fakta baru ataupun teori-teori baru, maka dalam bidang etika, ahli falsafah membayangkan senario-senario sebegini untuk membantu mereka menemukan apakah prinsip-prinsip, apakah prinsip-prinsip yang sepatutnya mendasari keputusan kita, apa yang menjadikan suatu keputusan itu baik ataupun yang buruk, right? Jadi sepanjang kursus ni kita akan bergelut dengan banyak senario-senario sebeginilah, right? Dan itu antara sebabnya saya kemukakan senario ini pada awal kelas, supaya awak semua biasa dengan, supaya awak semua ada pendedahan kepada ini, right? Jadi sekarang ni kita ingin mendengar pandangan daripada wakil setiap kumpulan, right? Jadi kita nak tahu apa kriteria, apa faktor yang perlu yang akan diambil kira untuk menentukan siapa yang patut dikorbankan. Jadi saya jemput wakil kumpulan yang pertama, room 1, sama ada saudari Farah ataupun Kak Ashikan ataupun Syahidah, Syafidah, Siti Aisyah ataupun Sabrina, untuk berkongsikan hasil perbincangan itu. Saya silakan.
Sila, sorry. Kita jemput wakil kumpulan yang pertama. Sila, sorry Farah. Kalau situasi berat semua orang adalah sama, saya pilih untuk orang yang mungkin berpenyakit macam ada kanser ke, so dia patut mati kot. Dia tak ada harapan untuk sembuh lah kiranya. Yang ini kalau semua sama berat lah, maknanya selepas faktor berat, maknanya faktor pertama lah faktor berat. Kemudian kalau beratnya semua sama, dan patut siapa yang ada penyakit yang kronik lah kiranya. Penyakit kronik, betul. Okay. Okay, jadi untuk kumpulan pertama mereka akan mengutamakan mereka yang paling berat dulu, orang paling berat dulu. Kemudian kalau semua orang sama berat, jadi faktor yang kedua adalah siapa yang tidak akan hidup lama lah, maknanya yang sudah sakit tenat dan dia yang patut dikorbankan. Right? Dari segi itu pun salah satu kriteria yang digunakan oleh pihak hospital untuk menentukan siapa yang patut terus dibenarkan hidup dan siapa yang patut diselamatkan. Mereka akan timbang dari segi kebarangkalian orang itu untuk terus hidup lah kiranya. Right? Kalau peluangnya tipis, maka rawatan akan diberikan kepada orang lain yang peluangnya lebih cerah. Right? Okey, terima kasih wakil kumpulan yang pertama. Sekarang saya jemput wakil kumpulan yang kedua untuk membentangkan, untuk berkongsikan hasil pembincangan mereka. Jadi saya persilakan. Saya persilakan wakil kumpulan yang kedua, sama ada Faiz ataupun Afifah ataupun Siti Nurul Mas Ayu ataupun Akilah ataupun Chang. Saya persilakan. Okey, berdasarkan perbincangan kumpulan kami tadi, faktor pertama adalah untuk melihat siapa yang rela untuk mengorbankan diri. Okey, selepas itu kami akan melihat sesiapa yang mempunyai penyakit kronik. Okey. Dan yang ketiga, melihat latar belakang penumpang-penumpang dalam hot air balloon. Maksudnya siapa yang tidak bertanggungjawab ke atas orang lain, maksudnya tidak menanggung orang lain ataupun kiranya orang bujang lah kiranya. bolehlah kira macam tu. Siapa yang tak ada tanggungjawab kepada yang direct kepada orang. Macam tu. Rasanya semua di sini masih bujang lagi kan, jadi kita kena, jadi itu apa, dorongan, tak pasti ada dorongan ataupun insentif, tapi ya. Okey, jadi yang pertamanya adalah kita tanya dulu siapa yang secara sukarelanya ingin mengorbankan diri. Kalau tak ada, dan kita lihat siapa yang ada penyakit kronik. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari segi latar belakang dia orang, sama ada mereka ada orang lain yang bergantung pada mereka ataupun tidak, dan sama ada ataupun mereka hidup bersendirian ke, macam tu. Betul? Ya, jadi itu urutannya. Okey, jadi kita dah dengar daripada kedua-dua kumpulan, right? Jadi sekarang ni kita nak lihat satu lagi senario sebelum kita tamatkan kelas kita pada pukul 6. Jadi saya akan masukkan awak semula ke dalam kumpulan tadi, dan saya akan kongsikan senarionya dalam kumpulan ini. Right? Jadi saya masukkan awak ke dalam kumpulan dulu.
Baik, selamat kembali ke bilik besar. Jadi ini adalah senario yang kedua tadi. Should you tell the teacher, right? Dan ada dua pilihan. Yang pilihan pertama adalah kita patut berdiam diri, right? Tapi kalau kita berdiam diri, maka semua pelajar-pelajar lain tu dia mendapat grade tu bukan dengan cara yang jujur, right? Jadi so kalau tu macam ni, should be quiet so everyone let's do it through right. So ini dia punya aplikasi je. Sebaliknya, kalau kita memilih untuk memberitahu guru tu, maka dislike right. Jadi saya dah tuliskan di sini implikasi kepada diri kita. Implikasi untuk kedua-dua pilihan, right. Sekiranya kita memilih untuk berdiam diri, maka guru tu tidak tahu yang sebenarnya muridnya grade yang diperoleh oleh muridnya tu sebenarnya bukan grade yang layak mereka perolehi, right. Basically they are, when you cheat in an exam or you cheat in a test, you are basically lying to the teacher, right. Dan kalau kita kata lying is bad, right. Kalau ini kriteria kita, kalau ini adalah prinsip moral kita, maksudnya berbohong adalah tidak bermoral, right. Maka prinsip ini akan mendorong kita untuk memilih untuk membuat yang ini, right. Sebaliknya, yang ini pula yang sekiranya kalau kita memilih untuk memberitahu kepada guru, right, tentang pembohongan tentang penipuan yang sedang berlaku tu, semua orang akan membenci kita, right. Dan seperti mana yang disebut oleh salah seorang pelajar tadi, yalah kita apabila semua orang tak suka kita tu, itu boleh menjadi satu pengalaman yang menjadikan pengalaman pembelajaran tu tidak menolakkan lah, right. Because you'll be studying with the same people, right. So but if our principle, sekiranya prinsip moral kita ni adalah berbohong itu salah, maka itu sepatutnya mendorong kita untuk memilih melakukan inilah, right. Tetapi sekiranya kita mengutamakan, kita ada faktor kita mengutamakan mungkin hubungan kita dengan kawan lain, kan, friendship, or our principle, friends must protect each other, right. Sekiranya ini prinsip kita, right, sorry, saya rasa saya silap ya, saya padamkan balik. Saya tersilap prinsip dia. Hang on, I think this should go here. Oh, hang on. This should go here, this should go here, right? Okay, saya silap tadi. Sorry. Right? Sekiranya prinsip kita adalah kawan mesti membantu kawan yang lain dan mesti mempertahankan kawan yang lain, dan prinsip ini akan mencenderungkan kita untuk memilih inilah, kita berdiam saja, kan, kita tak kata apa-apa meskipun kita tahu kawan-kawan kita yang lain semua sedang membohongi cikgu tersebut, right? Sebaliknya, sekiranya prinsip kita adalah berbohong itu salah, maka ini akan mencenderungkan kita untuk memberitahu guru tersebut, meskipun kalau kita buat sebegini maka
semua kawan kita akan membenci kita. Right? Jadi akhirnya pilihan yang kita ambil tu dia berbalik kepada ini, apa prinsip kita, kan? Apa prinsip moral yang kita pegang. Sekiranya kita berpegang kepada prinsip moral bahawa berbohong itu salah, berbohong itu salah dalam apa jua keadaan, maka apabila kita berdepan dengan senario sebegini, maka kita akan membuat keputusan untuk memberitahu guru tersebut. Meskipun kita tahu dengan membuat sedemikian kita akan dibencilah oleh kawan-kawan yang lain. Right? Sebaliknya, sekiranya prinsip moral kita adalah kawan sepatutnya membantu kawan yang lain. Right? Meskipun perkara yang dibuat tu perkara yang salah, perkara yang tidak bermoral, tapi kawan patut mempertahankan kawan yang lain. Kita patut bantu kawan. Kan? Maka itu akan mendorong kita untuk membuat keputusan inilah, kita akan berdiam diri saja meskipun kita sebenarnya sedang kita macam berpakatlah dengan kawan-kawan kita untuk berbohong dengan guru. Right? Jadi yang penting di sini, apa yang saya nak awak faham adalah apabila kita berdepan dengan senario moral seperti ini ataupun senario seperti ini sebelum ini, perkara pertama yang patut kita lakukan adalah kita patut fikirkan apa pilihan yang ada, right, dalam mendepani senario soalan tersebut. Right? Biasanya untuk senario sebegini, pilihan itu ada dua saja. Right? Kita pilih dua pilihan yang ekstrim. Right? Sama ada you patut buat A atau patut buat B, buat C atau buat D. Right? Kenapa kita memilih kes-kes yang ekstrim? Sebab dengan memilih kes yang ekstrim, itu akan memudahkan kita untuk mengenapasti apa prinsip di sebalik tindakan seorang itu. Right? Apabila kita telah mengenapasti apa pilihan yang ada, kita kena pasti pula apa kebaikan dan keburukan setiap pilihan tersebut. Kalau aku memilih untuk berdiam diri, apa kebaikannya kepada diri aku? Apa keburukannya kepada diri aku? Kalau aku memilih untuk memberitahu guru, apa kebaikannya kepada aku? Apa keburukannya kepada aku? Right? Dan akhir sekali, apabila kita telah menyenaraikan kebaikan dan keburukan setiap pilihan itu, kita kena tanya diri kita, macam mana kita nak, apa faktor, apa kriteria yang kita gunakan, apa prinsip yang kita gunakan untuk memilih sesuatu tindakan. Right? Dalam kes ni, kalau prinsip kita adalah kawan mesti melindungi kawan yang lain, right, maka itu akan mendorong kita untuk memilih keputusan ini. Sebaliknya, sekiranya prinsip yang mendasari tindakan kita adalah berbohong itu salah, ataupun kita merasakan prinsip ini yang lebih penting daripada prinsip yang ini, maka itu akan mendorong kita untuk memberitahu guru, untuk bercakap benar dan memberitahu guru. Right? Jadi dalam kursus ini, apa yang kita akan lakukan adalah kita akan melihat, right, pilihan-pilihan yang mendepani isu-isu moral yang berbangkit daripada sains dan teknologi. Right? Macam isu moral yang kita lihat di sini, ini adalah isu yang umum, kan? Sama ada kita patut beritahu cikgu, tak patut beritahu cikgu. Right? These are general issues, right? Tapi isu-isu yang kita akan lihat dalam kursus ini adalah isu-isu moral, persoalan moral yang berbangkit daripada sains dan teknologi. Kita akan lihat apa kebaikan dan keburukan yang timbul daripada kemajuan sains dan teknologi, dan apa prinsip moral yang boleh kita gunakan untuk membantu kita membuat keputusan yang bermoral, keputusan yang akan memastikan sains dan teknologi itu digunakan untuk tujuan yang betul dan tidak disalahgunakan. Right? Jadi itu yang kita akan lakukanlah untuk sepanjang kursus ini. Right? Jadi sudah pukul 6. Saya rasa kita boleh berhenti di sini dan kita sambung perbincangan kita pada minggu hadapan. Right? Jadi awak boleh melihat juga, pergi ke UKM Folio
Kemudian awak boleh melihat untuk minggu kedua saya telah meletakkan bahan-bahan untuk minggu yang kedua. Jadi awak boleh lihatlah apa yang patut, apa yang boleh dibaca, apa yang perlu dibaca, perlu ditonton semua. Right? Jadi sekiranya ada apa-apa soalan, awak boleh kemukakan dalam grup Telegram ataupun Microsoft Teams lah, tak ada masalah. Right? Jadi kita berhenti di sini. Terima kasih kerana meluangkan masa 5 sampai 6 waktu petang pula tu untuk mengikuti kelas ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Right? Jadi untuk mereka yang puasa, selamat buka puasa. Selamat petang dan Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Sampai berbuka. Terima kasih semua. Saya Doktor. Terima kasih semua.